Orang cukup bimbang dengan bercakap soal Grand Coalition. Orang sangat bimbang untuk bercakap dengan Grand Coalition. Kadang-kadang di kalangan ahli-ahli parti kita pun, hatta saya percaya bahawa di kalangan awan wanita ni sendiri pun ada pandangan-pandangan yang tidak tepat dalam melihat apa yang dimaksudkan dengan Grand Coalition. Tadi disebut Grand Coalition. Ini bagi saya bahawa sesuatu yang perlu dilihat secara yang tenang dan bijaksana. Kita sudah pun melalui proses pembinaan pembentukan Grand Coalition satu ketika dahulu. Bagi saya bahawa yang kita nak supaya kita nak kembalikan Grand Coalition itu supaya berlaku kesepakatan di kalangan parti-parti politik yang terdapat dalam negara kita. Kalau dalam konteks parti politik pembangkang sudah tentu kita nak berhadapan dengan parti yang menguasai kerajaan, kita tidak boleh berhadapan dengan keadaan di mana kita berpecah antara satu sama lain. Kita tidak boleh berhadapan dengan dalam satu keadaan kita berpecah antara satu sama lain. Contoh, saya bercakap dalam bahasa yang mudah bagi saya. Kalau kita nak hadapi pilihan raya, kita bertembung antara satu sama lain di kalangan parti-parti pembangkang, apa akan jadi? Apakah yang kita harapkan daripada usaha untuk mengembalikan mandat rakyat dan menolak pengkhianat ini akan berjaya? Ini yang perlu difikirkan secara yang bijaksana. Kalau kita tak nak guna Grand Coalition, kita kata Grand Coalition ni satu benda yang menakutkan, satu benda yang menakutkan. Ya, kita katakan bahawa kita tak boleh bertembung antara satu sama lain dalam pilihan raya. Sudah tentu semua orang boleh bersetuju bahawa kita tidak boleh bertembung antara satu sama lain dalam pilihan raya. Kita mesti ada kerjasama antara di kalangan parti-parti pembangkang. Kalau di kalangan parti-parti yang menguasai kerajaan sekarang ini, walaupun ada perbezaan-perbezaan di kalangan mereka, tetapi mereka sedang berusaha ke arah mengorak langkah untuk memastikan mereka mencapai kata sepakat. Bagaimana kalau mereka mencapai kata sepakat sedangkan dalam keadaan kita sendiri di kalangan parti-parti pembangkang berada dalam keadaan yang tidak menggambarkan kesepakatan di kalangan mereka. Jadi inilah lontaran yang dilontarkan oleh Parti Amanah ialah untuk mengembalikan penyatuan di kalangan parti-parti pembangkang. Kita nak supaya yang telah kita miliki sekarang ini, parti pembangkang, kursi yang dimenangi sekarang ini, khususnya dalam konteks kursi parlimen umpamanya 108 mesti dipertahankan. Kalau kita berjaya mempertahankan 108 kursi yang kita menangi sekarang dan kita mengorak langkah untuk mendapatkan lagi jumlah kursi pertambahan kepada kita, maka sudah tentu kita akan menjadi kuat. Kalaupun kita hanya dapat 108 sahaja yang boleh dipertahankan, kita sudah menjadi parti yang kuat dan selepas pilihan raya kita boleh mencorak dan mencaturkan politik negara. Tetapi kalau 108 ini bertembung antara satu sama lain di kalangan parti-parti pembangkang, apakah mungkin kita boleh mempertahankan bilangan angka 108? Semua orang boleh memberikan jawapannya. Kita boleh memberikan jawapan kalau berlaku pertembungan antara satu sama lain. Begitu juga di peringkat kursi Dewan Undangan Negeri. Dan inilah yang dimaksudkan Grand Coalition, untuk mengelak daripada berlaku pertembungan sesama parti-parti pembangkang. Jadi, sebab itu saya mengharap kepada semua untuk kita berfikir secara yang lebih bijaksana, secara yang lebih realiti politik di negara Malaysia ini, untuk sama-sama kita berada dalam meja perbincangan dan meja perundingan daripada hati ke hati untuk melihat apa masa depan negara kita. Jangan sampai masyarakat dan rakyat naik muak dengan percaturan politik yang tidak menentu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang ada di dalam negara kita ini. Jadi saya harap anggota-anggota awan, para perwakilan khususnya dapat memahami soal Grand Coalition
yang kita cadangkan, ia adalah sesuatu yang menjadi keperluan kepada kehidupan untuk mengatur agenda politik untuk masa depan. Sebab itu kita harus berpegang kepada satu prinsip, iaitu kita mesti berusaha untuk mencari seberapa banyak rakan di kalangan musuh. Kita mesti berusaha untuk memikirkan bagaimana untuk mendapatkan seberapa banyak rakan di kalangan musuh, dan kita seharusnya mengelak daripada bermusuh dengan rakan-rakan kita. Elakkanlah diri daripada bermusuh sesama kita, sesama kawan, sesama rakan, sesama sahabat, dan carilah kawan di kalangan musuh kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam satu peristiwa di saat musuhnya nak membunuh dia. Tetapi dia boleh berbicara, dia boleh berbincang, dia boleh berundi, dan akhirnya musuh itu menjadi seorang sahabat, dan musuh itu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan begitulah dengan kita. Kita kena berusaha untuk mengurangkan musuh dan memperbanyakkan rakan dan kawan. Selalu kita berbicara tentang peribahasa Melayu. Kita katakan bahawa lidi yang umpama lidi ini, kalau satu lidi mudah dipatahkan, tetapi kalau diikat lidi itu menjadi satu ikatan, maka sudah tentu dia sukar untuk dipatahkan. Begitulah kita dalam mengatur agenda politik bagi mengembalikan mandat rakyat pada pilihan raya umum yang akan datang ini. Jadi, mari sama-sama kita bergerak ke arah untuk mengelak daripada bermusuh dengan rakan-rakan, tetapi kita berusaha untuk berfikir bagaimana nak mencari rakan di kalangan musuh. Kerana bagi saya bahawa ramainya rakan, ramainya lawan akan menjadi kita lebih menawan. Tetapi ramainya musuh akan menjadi kita lebih tertekan. Jadi mari kita pastikan supaya setiap di kalangan kita ini, sahabat-sahabat kita ini, dalam parti kita, dalam parti PH, dalam parti-parti pembangkang ini, kita menjadi lebih rapat, dan insya-Allah kita akan berjaya dalam usaha mengembalikan mandat rakyat pada pilihan raya umum yang akan datang ini, insya-Allah. Seperti mana yang disebut tadi oleh Ketua Wanita, ungkapan bahawa jangan takut jatuh, kerana orang yang tidak pernah memanjat sahaja tidak akan jatuh. Jangan takut gagal. Saya sambung, jangan takut gagal, kerana orang yang tidak pernah melangkah sahaja yang tidak akan gagal. Sebab itu kita mesti terus melangkah, kerana kegagalan yang pertama akan mengajar kita bagaimana kepintaran dengan ilmu yang baru yang kita peroleh untuk kita melangkah seterusnya, untuk kita perbaiki, untuk memastikan satu kejayaan yang lebih besar pada masa yang akan datang ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Angkatan Wanita Amanah Negara di peringkat nasional ini, di peringkat konvensyen nasional ini, AWAN, yang telah berjaya mengadakan konvensyen pada hari ini. Dan walaupun kita berada dalam suasana yang begini, dalam suasana berhadapan dengan COVID-19 ini, kita tidak seharusnya melihat bahawa itu akan menghalang kepada kita bagaimana untuk menerokai peluang-peluang yang ada di sekeliling kita ini, untuk memastikan kesedaran masyarakat dan rakyat ini untuk bersama dengan kita semua ni, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan memberikan rahmat ke atas konvensyen Wanita Amanah pada kali ini. Dan saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim merasmikan konvensyen amanah, konvensyen Angkatan Wanita Amanah Negara AWAN. Moga-moga dengan konvensyen ini akan membuahkan satu hasil yang sangat baik bagi menggerakkan wanita di negara kita ini untuk bersama dengan
awan bersama dengan wanita amanah. Siru ala barakatillah. Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.